So malam ni kita nak sembang pasal ni pasal puisi. Ya, pasal sebuah buku yang sangat terkenal Pasal buku. Ya, buku antologi puisi lah. Kita sembang pasal puisi lah. So far kalau kita cerita pasal buku kan, buku puisi, macam kau selalu baca buku puisi? Secara jujurnya, tak. Aku rasa buku puisi yang last aku baca mungkin buku waktu sekolah dulu kot. Mhm. Antologi Sehijau Warnanya Daun. Kau dulu pakai antologi tu tak? Ke lain? Sejauh ni daun Ha, sama ke lain? pakai sama-sama. Sama Hmm. Aku ingat puisi dalam tu pun puisi Ahmad Said, Dead Crow tu. Lagi puisi apa bahasa Inggeris aku ingat. Lepas tu yang apa? The Road Not Taken. Siapa Mak Saleh tulis tak? Something Kipling ya, macam tu. Bukan Famous Kipling. lah. Bukan Kipling. Kipling tu yang Jungle Book tu. Oh yeah, really? Hmm. Rudyard The Road Kipling. Not Taken. Dia Frost something tak silap aku. Oh, okay, Robert Frost. Okay, silap. Hmm. Oh, yang kalau apa Kipling tu yang mana? Aku dah lupa. Rudyard Kipling ni yang tulis Jungle Book tu. Jungle Book Okay. Rudyard Kipling ni dia British punya officer dekat India waktu kolonial punya times lah. Tapi dia Okay. banyak dia journalist dan dia banyak tulis short stories lah. So antara short stories dia yang terkenal adalah Jungle Book tu lah. Rudyard Tak tahu. Kipling. Cuma Rudyard Kipling ni dia punya, kalau zaman sekarang ni orang nampak dia macam kolonialis sikit lah. Sebab kalau kau pernah dengar ya apa phrase white man burden kan? Mhm, mhm. Itu daripada dia lah. Maksudnya kalau zaman sekarang ni dia macam kena Mark Twain antara pengkritik dia lah. Mark Twain kan anti kolonialis kan. Dia ni Mhm. macam pro kepada British punya imperialism lah. So I dia see. ni pro kepada British punya exceptionalism lah. Dia pun ada background Freemasonry Wah, itu aku tak pasti. Itu kena ni lah. Kena kaji dengan lebih mendalam ni dekat YouTube. Mungkin lah sebab Freemasonry ni ramai ni. Mhm. Tokoh Abdul tu kan. Tak silap aku. Ada tak masuk? Dia pernah dibahaskan kat parlimen. Habis kalau selain daripada buku antologi yang memang wajib dekat sekolah tu, so Mhm. maksudnya kau tak baca lain lah? Aku ada juga baca tapi baca dalam majalah ke macam tu je lah. Tak adalah aku memang betul-betul beli buku puisi. Tak ada lah. Kau macam mana? Kau aku rasa macam si selalu baca kan daripada puisi-puisi daripada negeri seberang. Kalau aku banyak lah aku baca daripada negeri-negeri seberang lah. Contoh Indonesia lah. Dia bukan bermaksud yang Indonesia tu better tau. Cuma aku still lagi nampak yang Indonesia ni dia banyak tau dia punya choice yang kau boleh pilih tau. And yelah dia punya writer ni pun dia punya style pun berlainan kan. Sebab bagi aku macam kalau kita cerita kat Malaysia kan, dia jadi macam kalau kita cerita pasal puisi, mesti orang akan cakap lah sama saya Usman Awang benda semua tu kan. Mhm. And then after that dia jadi macam ada satu, ni bagi aku lah pendapat aku, dia ada macam kosong tau. Dia kekosongan yang mana generasi after that dia tak banyak lah. Ada mungkin tapi tak popular lah sampai yang kita pun tak dengar. So kau rasa puisi kau boleh menyambung tak kelompongan tu? Tak lah. Tak adalah sampai macam tu kan. Cuma Ha. tak macam mana kan nak cakap lah. Tapi tak daripada masa kita sekolah dulu kan. Time Mhm. tu banyak lah aku baca, start nampak tau yang orang Malaysia ni dah mula publish buku puisi. At that time kan kita dah ada banyak kan apa festival-festival apa yang macam JB, aku pernah pergi JB, 100 apa tu apa? writers. Tu lain. Tu Zin tu. At that time banyak lah kira pemuisi-pemuisi muda kan yang menulis. So diorang ni banyak membangun dekat blog actually.
So daripada blog tu dia keluarkan buku semua kan. Cuma aku contoh kalau yang muda-muda lah dekat Malaysia ni yang aku pernah baca lah. Contoh macam Fazlina Isyamuddin aku pernah baca. Mhm. Dulu budak rumah aku bajak kan. Hmm. Dia memang minat lah buku-buku yang lokal yang macam ni lah. So aku banyak lah tahu. So dia beli and then aku baca lah macam ada Mimi Motisha tu. Yang Mimi tu yang puisi sebaris tu lah. Pernah jadi lah, pernah Mhm. jadi isu lah. Tapi bagi aku macam kalau nak kata puisi dia tak best ke apa kan. Tu Dia masing-masing lah. dia dah keluarkan beberapa buku bagi aku. And antara buku-buku yang terawal tu bagi aku okey, not bad. Memang aku Mhm. baca pun ada beberapa puisi tu bila aku baca pun nampak macam oh nice kan. Tapi ada certain yang buku yang lepas-lepas tu lah. Tak tahulah mungkin sebab dia tukar cara penulisan ke ataupun dia rush buku tu ke aku pun tak pasti. Mhm. Benda tu pernah jadi isu sampai orang mempersoalkan lah buku tu kan. So kalau buku-buku puisi Indonesia ni, kau rasa yang kau pernah baca lah, yang Mhm. paling paling kalau kau nak recommend kat orang ah, buku-buku yang mana? Tulisan siapa? Kalau aku personally lah, kalau Indonesia aku recommend Joko Pinurbo. Kita panggil Jokpin lah. Jokpin. Bapak Jokpin. So, sebab bagi aku lah, penulisan dia, bagi aku unik lah. Unik. And so far aku dah baca beberapa buku yang dia tulis. Mhm. And aku memang kena lah dengan aku punya taste. Macam tu lah. Dia puisi dia lebih kepada apa ah? Apa isi dia, perihal apa? Percintaan ke Perihal apa ke? dia kan, cara penulisan dia bagi aku pendapat aku, dia lebih kepada penceritaan kehidupan dia tau. Dia Okey. tak ada satu macam mana, tak ada satu format yang kalau kita tengok puisi, kita tahu lah format dia macam mana kan. Mhm. Aku rasa kau pun faham lah kan. Mhm. Tapi buku dia, ada puisi dia yang bukan ikut format macam puisi tau. Mhm. Dia seolah-olah macam menceritakan siap ada macam, ada dialog dalam tu kan. So, menarik lah. So, dia punya material tu berkisah tentang kehidupan dia, kehidupan keluarga dia. Mhm. Uh, Dia dia so aku, yang aku faham, puisi ni dia sejenis sajak ah. Sajak ni dia ada macam-macam dan salah satu dia adalah puisi lah. mhm, Dan puisi moden ni dia memang tak ada, kata apa, tak ada struktur yang rigid lah macam puisi tradisional. okay. Puisi tradisional mungkin dia ada lenggok bahasa dia, lepas tu dekat hujung ritma akhir dia biasanya sama. Tapi puisi moden ni dia dah break up daripada benda tu. Dia jadi macam liberal arts lah, dia macam subjektif macam tu lah. Oh, kira dia lagi terbuka macam tu lah. Yes. Dia tak ada orang kata apa, bentuk ke peraturan yang terlalu spesifik lah. Itu lah tu antara yang aku boleh recommend lah. Satu lagi kita kena tahu tau. Macam contoh kita daripada Malaysia kan. Kalau kita cerita pasal buku puisi Indonesia ni. Kadang-kadang dia punya limitation dia adalah bahasa. Mhm. Sama macam aku juga. Kadang-kadang aku pun tak faham kan apa benda yang dia tulis ni kan. So aku terpaksa google lah kan apa benda dia kan. Contoh aku ingat kulkas. Kau tahu tak kulkas tu apa? Uh, Uh, aku rasa Kulkas. Indonesia ni dia suka gabungkan perkataan tau. Oh ya Uh, yeah. ah, Aku perasan juga sometimes ada yang perkataan gabungan ni jadi perkataan rasmi doang. hmm. Contohnya tim nasional kan. Dia akan jadi timnas. Macam Hmm. tu lah. Dia banyak macam tu. So aku dengar perkataan yang kau sebut tu mungkin dia gabungan antara dua perkataan lah. Apa? Kulkas ni aku tak sure lah apa yang perkataan gabungan dia. Tapi dia merujuk kepada peti sejuk. Refrigerator. Oh ya. Yeah. Ha. So Eh, bagi aku rasa high possible bukan gabungan lah kot. Dia is a term. Lagi satu Indonesia aku perasan bahasa dia macam lagi laju tau evolusi bahasa dia daripada
daripada bahasa Melayu kita lah. Mhm. Aku rasa aku tak sure lah, mungkin sebab dia orang tak ada DBP kot. Kita kan ada DBP jadi macam dia apa, ada peraturan dia control lah bahasa tu, at least ada some control lah. Tapi kalau Indonesia ni dia macam lagi bebas tau. Macam kau bebas nak bereksperimen dengan bahasa apa, kau nak sedut bahasa tu, sedut bahasa ni, dia jadi evolusi bahasa tu bagi aku nampak ah. Dia macam lagi laju lah. Oh, okey. Cerita pasal bahasa kan, kalau ni cerita ni dah beberapa bulan lepas lah. Apa yang Mhm. jadi kat Indonesia, diorang tengah at that time, heboh tau pasal seorang mamat ni, cuba untuk create satu term baru, dalam bahasa diorang. Benda tu jadi, sangat macam mana nak cakap, dia punya hype tu sampai semua orang Indonesia tahu tau. Aku pun, Hmm. tahu pasal benda ni bila aku dengar podcast yang daripada yang Indon lah. Brother Kobuzo tu tak? Daripada dia lah, dia jemput Mamat tu. Mamat tu memang kena kritik kau-kau lah kan. Tapi perkataan yang dia cuba bawa tu jadi macam semua orang guna sekarang tu. Perkataan dia tak apa elok lah kan. Tak apa elok Oh. lah. So aku rasa macam malas nak sebut kat sini. Tapi semua orang guna Hmm. sekarang. Itulah antara yang aku rasa macam yang aku boleh sarankan lah. Kalau nak baca Joko Pinurbo okey sebab bahasa dia pun okey, boleh faham. Ada certain macam penulis yang aku memang susah nak faham lah. Contoh aku pernah baca Sapardi Djoko Damono tu. Ingat Yang tak baru buku aku baru beli tu? meninggal kan? Baru meninggal tahun lepas tak? Yes. Dia ni orang lama lah. Kita boleh panggil orang lama lah. Sebab faktor usia dia pun kan. Mhm. So dia punya puisi pun memang yang aku baca compilation dalam Hujan Bulan Juni tu. Mhm. 1950-an. Lepas tu adalah 60-an, 70-an. So jadi at that time puisi dia memang kau tak faham lah. Aku pun tak tahu apa yang dia cuba sampaikan lah. Tapi ada certain puisi bagi aku kita faham. Dan bagi aku nice lah. Sebab tu lah Pak Sapardi ni popular. Ada jugalah orang tanya kat aku kan, kenapa macam kau lebih suka baca Indonesia kan? Kenapa kau tak baca Malaysia? Malaysia banyak kan? Bagi aku macam Malaysia kalau nak kata banyak, yalah kot mungkin banyak tapi sebab mungkin aku tak mencari sebab tu tak jumpa. Ataupun aku pun tak tahu kenapa kan. Mungkin kalau orang kenalkan kat aku ke, dia ni penulis puisi ke apa, aku boleh lah baca kan. Tapi so far macam kita pun, kalau macam kau sendirilah kan, Mhm. kau dengar tak ada orang publish buku yang puisi yang orang kata popular lah, yang kalau kau sebut, kebanyakan orang at least tahulah nama dia. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Yang macam kat puisi yang Indonesia ni kan, even ada publisher buku kita yang ambil diorang and publish. Hmm. Salah satu dia aku boleh bagi yang aku baru perasan. Aku beli buku tu, aku tak tahu tau. Aku mula tak tahu siapa yang print. Aku ingatkan print daripada sana. Mhm. Bila aku selak balik kat buku belah belakang tu, yang reprint balik adalah publisher kita. Oh. Buku seorang mamat ni. Nama dia Khoir Jurzani. Khoir Jurzani ni ada orang, aku pernah baca lah kan, review yang kata dia punya puisi dia ni memang sangat deep dan dark. So aku pun macam curious lah nak tahu kan. Aku beli lah. And itu antara salah satu buku yang aku tak menyesal beli lah. Sampai sekarang aku kadang-kadang Dia uh, penulis muda tak? penulis muda. Hmm. Seumuran dengan kita lah. Tapi dia punya tema dia lebih kepada kehidupan juga ah. Kehidupan dia ke Ah, macam mana? Tema dia buku tu yang aku baca tu. Tajuk buku dia Tiada Lagi Emily tu. Pasal keluarga dia, pasal diri dia. And semua aku rasa semua puisi dalam tu adalah bersifat dark dan sedih lah. Dia tak ada satu yang happy, no, tak ada. And yang buat aku beli buku tu, aku pernah nampak ada seorang review kata kan masa dia jumpa Khoir Juzani ni, dekat rumah dia memang tak ada apa selain buku and
bersepah dengan buku kecuali ada tempat tidur dia. So aku macam curious lah nak tahu, "Ish, dahsyat ke dia ni kan? Aku nak tahu ke apa yang tulisan dia yang ni kan." So aku membeli buku tu. So aku dapat gambarkan lah kehidupan dia macam mana lah. Memang betul-betul orang sastera ah. Aku dapat simpulkan macam tu lah. Memang memang dia punya life is all about dia punya writing. Tapi bila aku baca puisi-puisi kau, aku macam tak nampak sangat pengaruh seberang tu dalam puisi-puisi kau. Macam mana? Dia tak memberi kesan kepada kau punya penulisan tak? Maksud tak macam mana kau conclude yang tak ada pengaruh seberang? Daripada segi bahasa ke? Daripada segi dia Dari punya segi penulisan bahasa ke? lah. Macam mana? Adalah Dari sikit-sikit bahasa. tapi tak nampak terlalu ketara lah. Nampak macam memang kebanyakannya bahasa Melayu moden lah. Tak banyak kata-kata yang dipinjam daripada seberang lah. Kalau macam macam aku tulis kan, tulis puisi-puisi aku tulis. Fakta ni adalah aku adalah orang Malaysia kan. Orang Kulim lah. So Banyak pengaruh Kulim terlalu kuat lah. Untuk mengalahkan pengaruh seberang. kalau nak kata tak ada pengaruh Indonesia tu kan, macam bagi aku macam aku tak nampak lah relation dia dekat mana kan. Sebab contoh lah kalau aku buat satu buku puisi yang bahasa dia ala-ala Indonesia kan. Hmm. Aku rasa kalau publish dekat Malaysia ni, kalau ada lah orang baca buku aku, so dia pun akan tanya-tanya, dia ni Malaysia tapi asal Indon kan? Macam tu lah. So, Aku uh, rasa itu dia punya niche dia tau. Kalau kau tulis tapi corak bahasa kau macam banyak kata-kata yang maksudnya dari segi frasa semuanya kau pinjam daripada seberang. Jadi orang orang tertanya-tanya lah, "Uish, dia ni Malaysian ke Indonesian?" Jadi tu yang orang akan buatkan orang cari ataupun apa dia nak tahu dengan lebih lanjut. Bagi aku lah. kalau macam aku, masa aku tulis buku kan, Hmm, identitinya adalah aku ada penulis yang tulis puisi daripada Malaysia. So, jadi kalau nak tulis dalam bahasa Indonesia tu bagi aku macam tak berapa kena. tak berkena lah. Kalau uh, Kalau nak kata kita kena buat macam contoh aku nak buat satu macam tadi kan kata nak kata niche kan. Bagi aku bukanlah bermaksud bahasa Indonesia ni tak indah kan. Bagi aku indah. And kita kena tahu bahasa Melayu kita pun indah juga. So aku lagi cenderung untuk kekal dalam format yang kita pakai kat Maksudnya negara kita. maksudnya karya kau ni masih lagi ni lah, apa, terpengaruh dengan ideologi nasionalis lah. Kau berbangga dengan bahasa bahasa nasional lah. Of course lah kita banggalah kan dengan bahasa kebangsaan kita kan. Tapi tak bermaksud bahasa Indon tu tak bagus. Bahasa kita okey and aku proud tulis dalam bahasa kita dengan harapan ada orang-orang kawan-kawan kita yang berada kat Malaysia ni yang boleh baca dan faham apa yang kita cuba sampaikan. Mhm. Kalau nak tulis dalam bahasa Indonesia at this moment aku rasa bukan dalam perancangan and aku tak rasa ada plan ke arah situ. Mhm. Kalau kita ke arah sana jadi kalau kita nak contoh kalau kita nak publish buku kat sini kan. So jadi dia tak berapa kena lah bagi aku. Okay, lagi satu aku perasan kau punya puisi macam kau macam suka tajuk kau tu macam satu perkataan je. Ke, Okay. kenapa kau suka macam tu? Tajuk lah. Ha. Aku actually kan tajuk ni aku actually paling malas lah nak cari tajuk sebenarnya kan. Oh Jadi ya aku ke? akan macam secara jujur lah aku cakap kan macam semua puisi aku tulis kan. Tajuk dia memang jadi satu perkataan tu sebab aku tengok puisi ni pasal ni kot. Aku letak je lah. Aku tak pernah fikir tajuk apa semua. Sama juga macam apa penulisan yang aku tulis. Macam kau punya Contoh zin lah. lebih kurang macam tu lah. Sehingga mendapat Ah, kritikan lah daripada Tak, daripada pembaca. aku tak anggap lah tu kritikan. Sebab apa yang pembaca sampaikan kan, Hmm. itu dia punya feelings kan. Aku pun tak tahu kenapa lah. Aku pun kadang-kadang macam, aku perasan juga lah kan. Aku Mhm. macam tajuk ni aku macam tak berapa nak ni sangat. Enggak, Memang satu tu je lah. Tulik Ungu pun aku rasa macam kau lah. Dia
Dia satu-satu je. Paling apa, banyak pun tajuk dia pun 3 perkataan. Kau pun paling banyak pun 3 perkataan lah. Oh, macam tu lah. Bumi Seribu Mimpi, 3 lah. Bidadari Oh, Patah Sayap, Hijau Tanah Jawa, Harga Sepotong Celana. Itu je lah. Sepucuk Surat okay. Mahal, Sandal Anak Kecil. Itulah yang paling panjang lah. Yang lain semua satu perkataan lah. Lewat, waktu, hawa, perempuan. Tajuk ni memang aku tak berapa macam tekankan sangat lah. Aku tak berpandangan terlalu banyak lah. Tak berfikir terlalu banyak untuk tajuk. Aku main letak lah. Sebab kebanyakan yang tulisan-tulisan aku ni pun banyak yang dalam yang aku ambil daripada buku-buku aku kan. Uh, sebab selalu aku tulis dia, aku tak tahulah macam mana orang lain tulis kan. Macam kau contohnya kan. Hmm. Kau tulis puisi. Aku dapat gambarkan macam kau kan, kalau kau ada satu isu yang tengah berlaku dalam hidup kau ataupun dengan ada apa-apa isu lah yang kau hadapi dan Hmm. kau nak sampaikan kau punya pandangan dalam puisi. So, and then kau duduk dan kau menulis. Hmm. Aku, apa yang terlintas kat kepala aku tulis. Itu je. So, jadi benda tu semua tak ada apa, tak ada tajuk yang spesifik. Okay. Ha. Sejak bila kau mula menulis puisi? Lepas. Kalau menulis secara suka-suka lah nak Hmm. cerita lah. Kalau suka-suka sejak daripada sekolah kot. Lepas sekolah menengah lah. Sekolah menengah, Lepas sekolah menengah. Dulu aku pernah jugalah apa ikut apa apa nama tu, English poem. Oh. English poem dalam konteks matematik. Aku pernah tau. Aku pernah pergi. Hmm. Dia orang pelik gila lah kan. Tapi aku try pergi. Tapi sadly tak berapa nak ni lah. Dapat sambutan. Aku waktu sekolah menengah tu pernah masuk apa ni, deklamasi puisi. Waktu Mhm. form 1 lah. Waktu aku sekolah asrama waktu tu. Dengan Okay. waktu tu aku form 1, kakak aku form 3. Sebelum kakak aku tahu tau aku masuk apa, deklamasi puisi tu. Waktu tu puisi kemerdekaan kot. So kakak aku jumpa Oh, aku sebelum ni. Dia kata, kau jangan malu aku tau. Dia macam tak yakin lah. Sebab puisi tu satu sekolah lah. oh ya. Yeah. Ha. Tapi Sebab dia pun tahu engkau ni tiba-tiba pula masuk PC kan. tapi aku rasa aku je budak form 1 waktu tu yang masuk acara puisi tu. Yang lain Oh, semua form 1. yang lain semua budak form 2, form 3 atas-atas daripada aku lah. Mhm. Dan memang aku tak menang lah. Tapi lepas tu kakak aku jumpa aku lagi sekali. Dia kata, okay tak apa lah. Not bad lah dia kata. Walaupun tak menang Oh, lah. Tak ada dia malu dekat kawan-kawan dia. Tak apa lah. Tapi ingat-ingat balik kelakar lah. Tapi memang aku pun waktu aku tulis buku puisi ni kan. Aku pun tak ingat dulu aku pernah join pertandingan tu. Aku balik rumah ni tu. Aku select album lama baru aku nampak. Ada gambar aku baca puisi waktu form 1 kan. Oh wah. rupanya aku dulu pernah. Aku ingat baru teringat. Dulu pernah sebenarnya. Puisi yang kau baca tu puisi siapa? Memang aku tulis sendiri lah. Oh, tulis sendiri. Aku tulis sendiri. Lepas tu ada seorang kawan aku tu lah. Dia sekolah rendah sekali dengan aku. Tapi dia Mhm. dia senior setahun lah. Nama dia Abu Zar. Okay. Abu Zar. Lepas tu dia belajar kat Loughborough dekat UK. Dan waktu tu dia lah yang apa, aku tulis. Lepas tu dia baca. Tu dia tengok ada komen-komen. Lepas tu kita orang pergi kat kantin. Aku berdiri atas kursi. Dia duduk bawah dia dengar. Itu lah. Oh, Aku berlatih dengan dia lah. Tapi Oh. tak menang lah. Sebab yang budak-budak form 2 waktu tu dia orang ada team tau. Ada yang baca 2 orang, ada yang memang hardcore punya, memang apa, budak-budak sastra lah, budak-budak yang ada pergi debate lah pun, memang public speaking power lah. Wah. So aku budak form 1, budak-budak noob ni tak menang lah. Okay, diorang lagi terlatih dan ada strategi yang lagi kuat lah. Diorang memang yang masuk tu budak-budak yang memang rapat dengan cikgu bahasa Melayu, yang cikgu bahasa Melayu selalu apa,
apa, sembang dengan dia, apa, dia buat pun puisi pun aku rasa sembang dengan cikgu semua macam tu lah. Mhm. Aku berlatih dengan kawan aku kat kantin, duduk atas atas apa, kursi lah, diri atas kursi. So Kelakar tengok balik. so jadi permulaannya kau, berkenalan dan start menulis, puisi atas dasar diri sendiri ataupun ada influence daripada kawan-kawan maybe? Aku rasa lah, aku tulis puisi macam kau cakap tadi lah, betul lah. Aku rasa bila ada something yang happen kat dalam kehidupan lah, ataupun ada something happen dalam dunia yang aku rasa terkesan, mengesani kehidupan aku, perasaan aku, waktu tu aku baru menulis, macam tu lah. Mhm. Maksudnya aku tak adalah aku pergi duduk, aku fikir, hari ni nak tulis puisi apa, tak boleh. Benda macam tu takkan terjadi lah. Dia mesti ada tiba-tiba aku terasa apa, baru aku menulis ataupun something happen kat aku punya kehidupan, baru aku tulis lah. I see, okey. Aku Pengaruh rasa kawan ni kebanyak aku rasa tak banyak sangat kot. Aku tak rasa banyak lah. tak ada kot kawan aku yang ahli-ahli puisi. Kalau macam aku pula kan, kawan-kawan, adalah kenalan yang memang orang kata hardcore lah puisi. Hmm, Even sampai sekarang pun dia kan, dia orang tulis lagi puisi. Tapi kebanyakannya yang aku kenal is, daripada zaman aku blogging dulu lah. hmm, Kiranya dia bukan bermula dengan kawan yang memang kita face to face punya kawan tau. betul. So, dia jumpa aku punya blog, so dia baca aku punya puisi. Lepas tu memang dia ikut, dia follow sebab dia suka cara penulisan aku. And aku pula tengok dia punya blog pun, aku tengok dia ni okay, penulisan dia selalu baca kan. And then sampai sekarang kita kawan, walaupun tak pernah jumpa, tapi kawan lah sampai sekarang, even dekat Facebook apa benda semua. Betul lah. Aku rasa memang akhirnya dia akan pergi ke blog balik lah. Blog ni memang banyak, waktu aku mula-mula dulu pun aku banyak tulis puisi kat blog kat sebenarnya. Mhm. Dan aku pun sama macam kau. Ada orang lain yang baca. Even aku terjumpa satu blog orang lain, dia kata macam, "Aku ni tulis macam budak sastera walaupun aku bukan budak sastera." Ni bukan aku nak puji diri sendiri. Oh lah. Kalau kau search boleh jumpa lah. Kalau kau bernasib baik lah, kau jumpa blog blog orang lain yang dia komen pasal aku punya blog. Aku rasa memang macam mana pun nanti aku punya penulisan ni lah, dia akan pangkal dia akan kembali kepada blog lah. Macam aku cakap tu lah, apa, ada orang lain ni yang sama macam kau Mhm. lah, aku tak pernah jumpa dia. Dia tak pernah jumpa aku. Memang dia kenal aku pun daripada blog. Maksudnya dia baca blog aku semua kan. And then dia komen lah, dia kata antara blog-blog yang dia suka ni ada dua lah. Seorang tu tak silap aku budak UIA. Seorang lagi tu Mhm. aku lah. Dia kata walaupun bukan budak sastera, tapi penulisan macam budak sastera. Macam tu lah. Ni bukan aku nak upkan diri aku. Kalau kau cari, cuba lah try cari kan. Mungkin kalau jumpa bernasib baik tu ada lah. Mhm. Tapi memang ada lagi, blog dia tak delete lagi dan posting tu pun ada lagi sekarang. Kadang-kadang ada satu masa Oh, tu aku okay. macam dah lost tau pasal So sampai penulisan ni. sampai sekarang ada connect dekat Facebook lah? Tak ada tak ada. Aku tak Oh, connect. ada. Hmm. Memang waktu zaman blog tu je Tu lah dulu lah. kadang-kadang, masa zaman blog ni kan, bagi aku dia umpama macam satu dunia yang luas lah. Kau boleh tulis apa yang kau nak and orang boleh baca, and kalau dia berminat dengan tulisan kau and kau boleh terima apa benda yang dia komen apa semua. Aku lagi prefer macam tu lah. Dia ada nilai eksklusif dia kat situ. Dengan kalau kita tengok kan sekarang ramai dah tak guna blog kan. Semua guna Facebook. Kau Hmm. nak tulis apa pun kau tulis kat status apa semua kan. Aku tak nampak lah Facebook ni satu tempat yang menarik lah untuk tulis apa. Sebab tu that's why aku lagi still memilih kalau nak tulis artikel ke apa, aku publish dekat website and baru share kat Facebook. Mhm. Tu lah. Sama lah macam aku. Aku pun rasa aku kadang-kadang tengok jenis penulisan ada yang penulisan aku directly tulis kat Facebook and then aku Mhm. copy balik kat blog. Macam mana pun kat blog mesti ada copy lah bagi aku lah. Ada agak serta-serta penulisan memang aku tak tulis langsung kat Facebook, aku tulis kat blog je, kemudian baru aku post link dia kat Facebook. So kalau kita sembang okay kita tengok dekat dalam buku ni lah. Buku Maka Kitab Itu Pun Menyanyi lah kan.
kita walaupun kita buat buku ni sama-sama sekali Hmm. dengan Tulip kan, Hmm. tapi kita tak pernah sembang tau. Kita punya opinion towards penulisan to each other. Perasan tak? Betul. Kan kita tak pernah sembang kan. Apa macam contoh bila kita baca balik review yang disampaikan oleh pembaca. Macam contoh kawan-kawan yang buat video tu, ingat? So daripada dia cakap macam tu, dia simpulkan macam contoh macam kau kan. Kau punya tulisan ni banyak yang mencabar. Maksudnya ada banyak benda yang kau rasa ketidakadilan, kau tak puas hati dengan keadaan yang terjadi in term of, aku boleh dapat gambarkan lah, humanity, daripada segi government. So kau channelkan pandangan kau tu dalam bentuk puisi dalam buku ni. So puisi aku banyak puisi-puisi protes lah. Yes, boleh kata macam tu. Banyak puisi-puisi Okay. yang memprotes dan puisi-puisi yang membawa kita untuk menilai balik nilai-nilai kemanusiaan. Sebab tu ada banyak pasal Palestin dan benda semua tu kan. Mhm. Pandangan aku pun bila bila aku dengar kawan kau cakap macam gitu pun kan, baru aku macam aku setuju lah dengan apa dia kata. Sebab penulisan kau ni memang ke arah situ. Sebab kau pun pernah cakap kan, kalau kau nak tulis fiction, benda yang fiktif, bukan kau punya kebiasaan, kau selalu menulis yang bukan fiction kan. Mhm. So dalam puisi kau pun aku boleh nampak lah. Kalau macam contoh macam Tulip pula kan, pada pandangan aku, kita dah dapat tengok lah. Dia punya semua tulisan dia, bagi aku boleh classify as dark lah. Sama macam Kuih Juzani tadi lah. Oh dia dark ah, dia genre dark, dark punya ni Ah, lah, poem lah. yes. And benda ni pasal kisah personal dia kan. Hmm. Pasal depression, pasal dia mempersoalkan kehidupan dia dalam mencari, aku boleh kata, kebebasan ataupun mencari satu freedom. Sebab dia ni dah mungkin lah, mungkin pandangan dia dah memendam rasa lama lah, since daripada macam kita pernah berbincang dulu, Mhm. kita minum kopi sama tu kan, masa dia cerita pasal zaman sekolah dia. So bila aku baca dia punya puisi ni, aku dapat tengok lah betapa dia, masalah yang dia bagi tahu tu kan, aku dapat tengok betapa dia punya, apa orang kata, the gravity of the matter tu memang sangat besar lah. Mhm. So kau rasa tak Hmm. lepas kau tulis antologi puisi Maka Kitab Itu Pun Menyanyi ni, Hmm. lepas kau publish tu kau ada tulis puisi lagi tak? Ada juga. Ada aku tulis. Mhm. So ada kemungkinan tak buku ni akan di-update ke apa? Ke kau akan Untuk publish update dalam naskah yang lain? so far tak ada lagi satu perancangan yang betul-betul padu lah untuk buku ni. Aku Mhm. ada juga membayangkan kalau misal kata untuk publish buku puisi yang kedua kan, Mhm. adakah untuk sambung buku yang pertama ni, ataupun mungkin collaborate dengan someone yang, apa, dia punya vision and style sama macam aku. Mhm. Aku just membayangkan je lah, tapi tak berapa tu lagi lah. Sebab aku bila baca balik puisi dengan penulis daripada Indonesia, Syabrina tu kan, Mhm. puisi dia ada yang bagi aku sangat bagus lah. And sayang kalau tak dinaskahkan dalam buku. So lepas dia berpisah dengan kau tu, apa dia buat dengan penulisan tu? Dia tak buat apa lah. So kau tak try approach dia balik lah? So far tak lagi lah. Tak approach lah. Sebab at that time pun macam, yelah, dia pun rasa macam tak jumpa kan. Just online kan. Jadi dia pun jadi macam Blur? tak berapa nak ni lah. Yakin? Proses dia yakin. Jadi aku pun tak ada pengalaman untuk Mhm. collaborate dengan orang yang jauh macam tu. So susah lah. So sekarang kau dah ada pengalaman, kau tak start balik lah?
aku tengok dah macam semakin maju, dah ada buku sendiri dekat Google Play. Ya, itu buku suka-suka boleh lah kan. Buku yang Tak, so agak far macam kontrol aku tak ada lagi lah. tak ada, eh? Macam aku pernah cakap dengan kau lah kan, macam dalam podcast before this, jual buku ni susah. Kadang-kadang bila aku menulis kan, aku tak berapa kisah sangat pasal menjual ni tau. Hmm. Sebab bagi aku, penulis ni, dia punya dia masing-masing ada orang ada pandangan masing-masing lah. Ada certain orang kata macam penulis ni dia kena jual juga buku dia kan. Sebab kalau dia tak jual maksudnya dia tak yakin dengan buku dia ataupun dia rasa dia macam elit lah. Dia menulis Mhm. je. Kerja-kerja menjual ni kerja-kerja orang lain. Bukan bukan kelas dia lah. Bagi aku Okay. kadang-kadang certain penulis ni dia bukan tak nak jual sebab dia rasa dia kelas yang lagi atas atau dia lagi elit. Tapi dia rasa macam dia punya function adalah penulis. Ha. So dia nak fokus kat function itu. Bila dia buat terlalu banyak benda, dia tak boleh nak fokus kepada dia punya function yang sebenar. Macam tu lah. Dan aku secara personally, aku jual juga buku aku sendiri. Tapi Hmm. aku lebih pandangan aku lebih pro kepada macam tu. Maksudnya penulis ni memang dia punya tugas ataupun dia punya niche dia, dia punya fokus dia memang kena menulis. Ha, sama ada terjual ke Mhm. tak terjual ke, bagi aku itu nombor nombor dua lah. Sebab aku banyak je buku-buku yang aku tulis memang aku tak jual pun. Okay. Contoh contoh pasal Gunung Tahan tu kan, hiking log tu kan. Itu Mhm. aku tak jual pun, just publish. Yang siapa nak baca baca lah macam tu lah. Ada lagi lah buku yang aku tulis yang aku tak rasa aku akan jual macam tu lah. I see. Kalau macam aku pula kan, ikut daripada pengalaman kita menulis kat blog apa semua, aku yang pertama sekali yang aku pandang lah, aku just cuma nak apa yang aku tulis tu, yang Mhm, apa yang aku cuba sampaikan tu, dibaca masyarakat. mhm, Uh, so, ada benda yang aku rasa aku tulis dan aku rasa aku nak share kat orang, so orang boleh baca dan berfikir. Aku tak suruh dorang bayar pun. mhm, Okay. Tapi kalau kita bercerita tentang buat buku, sebab ada juga dengan member aku yang pernah tanya sebelum ni kan, mhm, yang kebanyakan yang tanya tu pun yang beli buku aku lah. Dia tanya, tak ada plan ke nak buat buku buku yang lain? Aku just cakap, oh, so far tak ada plan lah. Bukan tak nak buat. Tapi kalau kita nak buat buku ni, at least kita tak boleh nak deny. Satu, dia melibatkan usaha, dia melibatkan masa. betul. Ha, bila dah buat buku, so of course kita uh, nak jual. Dan Mhm, jual buku pula, satu proses yang panjang kat Malaysia ni. Dia susah. Lagi-lagi kalau macam yang bukan macam aku, yang bukan orang kenal lah. mhm, Dia kalau orang kenal, contoh macam siapa, pemuisi, macam contoh Fin Jamal contohnya lah. mhm. Kalau dia buat buku, aku rasa laju ke, senang jual. Sebab dia ada nama lah, dia ada nama, ada crowd. Sebab ada nama, yes. Sebab dia orang ni pun yang kebanyakan yang popular dekat Malaysia ni pun kan, Mhm, kebanyakan pun dia orang datang daripada background yang macam tu lah. Dia orang buat, dulu ada Rantai Art, tahu Rantai Art. Dia orang publish puisi dekat situ. So makin lama orang kenal. mhm, Berbanding dengan aku ni, memang kita, macam contoh kita terkekang tau dengan zaman kita belajar dulu. Kita duduk dekat overseas. So orang yang baca penulisan yang kenal kau ni adalah daripada blog kau je lah. mhm, Itu pun nasib-nasib baik je. Aku sempat untuk join yang contoh yang JB punya festival dulu. Macam kau contoh kan. Kau punya buku, kalau kau tak kenal dengan orang-orang dalam industri, bila kau pergi, ingat dulu kau pergi apa, pesta buku antarabangsa tak silap aku, ah, kat KL. yes, 2019. So 2019, okay. Kau kenal dengan ada publisher, ada writers, and then kau kenal dengan Kiri Darren tu kan. Mhm, So actually
bukan buku kau ni tak terjual sebab tak bagus. Sebab orang tak kenal. Mhm. Itu pun satu lagi masalah. Sebab itu antara drawback yang paling besar lah bagi aku untuk publish buku ni. Betul lah, aku rasa memang bila kau ada link dengan network, dia memang banyak membantu lah dari segi kalau kau nak jual lah, kan, kalau kau nak jual. Tapi kalau sekadar nak terbit, kecil-kecilan ni bagi aku tak ada masalah lah. Kalau nak jual kat kawan-kawan je tak ada masalah. Tapi kalau kau nak pergi kepada, skala lebih besar, skala nasional ke apa, memang kena ada link lah. Bukan Hmm. link maksud aku kabel, maksudnya kau kena kenal orang dalam industri kan, macam mana nak apa, uh, sebab dia orang yang, orang dalam industri ni dia ada crowd, and then dia ada group, dia ada channel-channel dia lah untuk dia pasarkan buku. Sebab kat Malaysia ni, kau tak boleh main tembak je, bila kalau kau main tembak je, tak semua orang beli buku, kan. Mhm. Tapi diorang ni dia memang dah ada group dia, dia ada memang target audience dia, dia memang, group tu memang khas untuk orang yang baca buku. Yes, Jadi betul. dia akan fokus kat dalam group tu je lah. Dan dalam group tu pun memang dah sufficient lah untuk, beli, apa buku yang dia keluarkan. Kita cerita pasal jual buku ni, kita tak boleh nak deny lah. Nama pun jual buku kan. Mhm, So, kena ada orang yang connect the dot. So, mhm. kalau kita jual DIY macam apa yang kita buat selalu, memang yang beli pun crowd kita dan kawan-kawan kita. Mana yang suka, dia orang akan beli. Mana yang dia orang beli just, tak apalah member tulis kan. Just nak simpan. Sekali tu je lah. So, kalau kau buat lagi buku, aku rasa macam personally lah, susah lah bagi aku. Tapi, eee, pengalaman aku yang jual zin ni, aku rasa ramai orang yang tak kenal yang beli. Oh really? Ha, aku kadang-kadang, siapa ni yang tiba-tiba, apa, PM kat Facebook kan. Hmm. Memang bukan friend aku, mutual friend aku tak sure, aku rasa ada kot. Tapi mutual friend pun aku tak berapa kenal sangat, macam tu lah. Bukan seorang dua, ramai kak. Oh Aku pun tak expect kak lah. Aku pun mungkin expect macam yang beli ni kawan-kawan aku je lah. Tapi ada kak lah di luar crowd aku yang beli. Aku rasa, mungkinlah kalau kita tak ada kenalan ataupun tak ada apa, connection dalam industri kan, orang-orang yang boleh connect the dot ni, kita boleh jual kak. Cuma at lower rate ah. Aku sebenarnya plan, tulis ni sebab apa macam aku berani, itu print banyak sikit kan. ah. Sebab aku punya plan, aku ada baca satu zine ni, dia kata yang macam aku cakap tadi lah, dia kata penulis buku ni tak nak jual buku sebab dia rasa dia kelas elit kan. Aku rasa macam Hmm. tercabar dengan, eee, statement tu. Oh Jadi itu baca kat mana? aku baca kat zine Fagyu, Oh okay. edisi ke-9. Dia ada, eee, a ada antara yang first lah, dia punya kolom yang first tu, kolom wawancara dengan, eee, pemilik pemilik kedai buku. Sekejap. So aku punya Aku plan, a- okey, go. curious pasal statement tu. Dia kata orang tak nak publish buku sebab dia rasa dia lead elite. Bukan, dia dia, dia kritik, sesetengah penulis ni, bila dia menulis buku, dia rasa macam dia ni dah jadi satu sosok yang elit lah, penulis lah, maksudnya penulis lah, ada kelas lah. Oh okay. So dia tak Hmm. sesuai lah buat kerja-kerja menjual-jual ni. Kerja dia Hmm. menulis je, yang tu lah. So kau So, tercabar dengan statement tu, so jadi kau decide untuk jual. aku bukan decide untuk jual, ya memang aku decide untuk jual pun, siapa lagi nak jual zin aku selain aku kan. Jadi, tapi bila aku dengar tu, aku rasa macam Hmm. aku nak ni tau, aku nak balut zin tu dalam plastik, aku nak pergi macam jual direct tau. Pergi kat stesen bas, aku nak jual kat orang, macam tu lah. Ataupun aku pergi dekat car boot sale mana-mana, aku jual. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat benda tu lagi, Hmm. sebab ni kan, lagi polis saman aku pula kan.
Tapi sebab tu lah aku print banyak sikit sebab aku nak buat benda tu sebenarnya. Oh, Dan really? aku rasa bila kalau kau buat macam tu, kau boleh keluar daripada crowd kau lah. Hmm. Oh, so kiranya memang Sebab memang kau apa, sebab kau jual kat orang yang kau tak diri kenal. lah, independent. Ni memang baru betul-betul independent lah. Tapi aku tak sempat lagi lah nak buat macam tu. Sebab ni lah, sekarang tak boleh keluar lagi kan. Tapi walaupun aku tak buat macam tu pun, aku dah lebih separuh dah aku dah terjual lah. Tinggal lagi dalam 25 tu, 25, 26. Tapi kan, aku tak berapa bersetujulah dengan apa yang statement yang daripada Zin apa Fagil tadi Mhm, Kalau seseorang tu bagi akulah, kalau dia mampu release buku dia sendiri, tak kisahlah tebal mana ke apa ke, tapi kalau dia boleh publish dalam bentuk buku yang tulisan dia macam buku kan, kita tengok, mhm, mhm, bagi aku itu something yang patut dia sebagai penulis kena bangga. Sebab ini adalah hasil tulisan dia. Orang suka tak mhm, suka tu nombor dua. mhm, And orang yang pembaca pula, crowd pula, ada pilihan. Sama ada kau nak membaca ataupun kalau kau tak nak. mhm, Kalau kau baca pun kau boleh kritik. Kau kata buku ni macam apa kan. Kau nak buat buku 99 kata pun kau punya pasal lah kan. mhm, Kalau contoh yang buat buku 99 kan, dia bangga dengan buku dia. Bagi aku, dia memang patut bangga. Sebab kalau buku tu memang betul dia yang usahakan mhm, sampai ada 99 kata tu, go for it lah. Dan kita sebagai yang bukan buat tu, kita tak ada hak untuk judge dia. Kita hanya boleh kritik dia punya buku tu. Kau mhm. tak boleh nak judge tau dia punya rasa elite ke apa ke. Itu pemahaman aku lah. Kalau Aku itulah elite yang dia masukkan. aku rasa mungkin sebab dia lihat benda tu daripada perspektif orang yang nak jual buku lah. Dia kedai buku. Sebab sebenarnya bukan, aku pernah bersembang dengan penulis lain lah kan. Sebenarnya Hmm. benda ni bukan, dikritik oleh, penjual buku je. Serta-serta penerbit pun dia tak suka kalau macam penulis tu dia just tulis je. Dari segi aktiviti promosi dia tak datang kan. Sebab kadang-kadang penerbit-penerbit besar kadang dia akan buat event kan. Kau bertemu dengan pembaca, kau sign buku, kau bincangkan sikit buku kau dengan orang dalam event talk dan lain sebagainya kan. Dan dia orang tak suka tau kalau ada penulis yang, dia tak join benda-benda macam tu. Dia tulis-tulis dia bagi, Okay. lepas tu, penerbit lah kena buat semua. Jadi, dia tak berapa minat macam tu lah. Itu bagi aku macam dia orang punya ni lah agreement lah. Mhm, Sebab bagi aku kalau macam kau publish buku dengan satu publisher yang besar dalam kuantiti yang banyak ni, memang kau ada agreement dengan dia. Daripada mhm, segi marketing, daripada segi kau jumpa dengan apa, conference ni apa benda lah. Contoh kita ni kita cerita yang pasal cetak buku sampai ratus-ratus ribu juta lah kan. Kalau kita just cetak beratus aku je rasa tak adalah kan. tak ada publisher yang Paling-paling cetak common pun berjuta. ada contoh kalau macam buku kau berfikir tentang pemikiran ni. Bukan tak boleh kalau kita buat satu seminar membincangkan buku kau pasal apa, Hmm, join dengan universiti. Boleh tak masalah. boleh tapi Ah, aku tak datang lah. deal lah dengan budak universiti yang komiti tu. So, dia orang pun cari juga aktiviti nak buat. Tapi bagi aku lagi galakkan lah. Kalau siapa yang nak tulis buku, kau tulis lah. Kau tulis je. Tak kisah format tu macam mana pun. Kalau kau rasa nak tulis buku tu, cost dia tinggi, tulis lah dalam bentuk zin. Kan? A5. Buat sendiri. Lepas tu try lah publish. Sebab kita perlukan lagi banyak tau. Yang penulis-penulis ni untuk berani untuk terbitkan dia punya tulisan. Sebab Hmm, aku pun sebelum aku approach budak yang Indonesia tu, aku ada approach seorang lah member aku ni. mhm, Dia cikgu. Dia ni memang sampai sekarang tau. Even dekat status dia apa-apa, banyak puisi. Dia memang suka menulis puisi. mhm, Aku nak try untuk collaborate dengan dia. Tapi dia tak berani. Dia tak nak. Aku tak tahu kenapa. So tapi kalau dah ada tak nak, so apa lagi yang aku boleh cakap kan?
Tapi aku perasan, aku sebelum ni pernah pergi join kursus. Sebelum aku tulis buku sebenarnya, aku ada join kursus dengan DBP. Walaupun kadang-kadang aku kritik DBP, aku join kat kursus DBP. Mhm. Dekat apa benda menara menara DBP tu lah. Dan memang aku perasan cikgu-cikgu ni dia banyak suka menulis lah. Dan dalam kursus tu memang banyak cikgu-cikgu lah. Mungkin aku rasa cikgu ni banyak idea kan. Jadi dia banyak menulis lah. Okay, berbalik kepada buku antologi kau ni. Aku ada Aku rasa beberapa soalan lah. ya, Soalan pertama, kau rasa apa bila dah diterbitkan kan, mungkin ada tak kau rasa macam ada kekurangan ke apa, ada ke kau rasa macam sepatutnya kita buat macam lain lah, sepatutnya macam mana? Ke kau rasa dah itu memang paling baik lah? um, kalau konsep Hmm, aku senang ke. Kalau nak kata tak baik apa benda nak kena ubah kan, hmm. sebelum ada je buku ni. Hmm. Lepas keluar je buku ni bagi aku, ni the best lah. Tu je. Bagi aku senang lah. Ya, eh? Sebab yelah kalau kita tengok contohlah kalau kita tengok dari segi kualiti. Hmm, Kualiti aku rasa no problem. Daripada segi hmm, arrangement buku pun sama, okey, teratur ikut format yang cantik dan teratur. Aku tak rasa ada apa-apa lagi lah dengan buku ni. Uh, hmm. Kalau dari segi content aku rasa memang ini yang kita dah decide. So dah keluar buku ni aku rasa that's it dah. Okay, ni the best. Dah tercapai lah. Dah sampai lah. So terpulang Objektif lah dia. pada orang untuk kritik buku ni macam ni kan. Aku lagi suka kalau orang Hmm, hmm. kritik yang uh, aku lagi suka kritikan tau daripada orang nak puji-puji kan. Puji ni macam terlalu banyak sangat lah. Orang cakap, oh buku ni buku menarik apa semua. So aku lagi suka kalau orang cakap, oh ini uh, tajuk dia agak hambar. Macam tu aku lagi suka itu. Kau tak triggered lah kalau orang kritik pun kau? Tak. Aku lagi ni lah, aku lagi suka lah. Sebab salah satu sebab kenapa aku tulis buku, aku nakkan dia punya feeling tu tau. Yang orang kritik kan. Dia kata contoh dia kata, oh dalam buku ni ada 3 penulis. Tapi penulis pertama ni saya tengok dia tak ada arah tuju lah. Kan, saya tak faham dengan apa yang dia tulis. Oh, aku nak suka yang tu. Aku nak pengalaman tu lah. Kau faham tak? Dia punya thrill tu. Sebab tu aku kata kau kena banyak pinjam perkataan-perkataan Nusantara ni supaya bagi orang tak faham. Sebab aku tengok kau punya perkataan ni masih lagi Melayu standard tak. Jadi memang senang faham ah. Untuk mendapat kritikan tu kau kena ubah sikit lagi kau punya penulisan ni. So kau kena terbitkan antologi yang kedua lah. Antara tak Aku tahu ada lah. aku sebenarnya ada plan nak terbitkan lagi. Oh, Sebab okay. iyalah lepas tapi tu lah aku dilema sama ada aku just nak buat edisi kedua ataupun aku nak terbitkan baru. Kalau Terbitkan aku baru lah lagi kot. suka terbit baru. Terbit baru ah. Hmm. Tu lah. Sebab aku sebenarnya ada banyak tak adalah banyak kan. Adalah puisi-puisi yang aku tulis lepas uh, kita dah publish buku apa antologi ni. Mhm. Tapi dia tak betul-betul banyak lagi lah. Contohnya dalam ni dah banyak kan. Lebih 10 kan. So mungkin baru separuh kot daripada dan aku kena cari lagi lah orang yang sudi nak publish sekali lah. Sebab aku rasa puisi ni akulah puisi aku tak banyak. Jadi macam kalau nak publish sendiri dia terlalu nipis. Dia Mhm. tak 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 jadi buku yang terlalu cantik lah. Sebab bagi aku buku ni dia kena tebal sikit lah. At least 100 lah. Supaya dia punya cantik lah. Nampak macam buku lah. Kalau nipis sangat aku rasa macam dia lebih kepada macam risalah ke booklet kecil kan. Tapi so far kalau macam buku puisi kan aku rasa dia lagi kecil daripada ni. Saiz dia. Betul. Tu aku rasa kena kecil lagi lah. Bukan A5 lah. Bukan. Apa tah format dia. Sebab tapi kalau ikut tebal kan. Hmm. Kebanyakan buku puisi yang aku beli kat dalam Malaysia ni, Hmm. ketebalan dia sama macam kita buat. Cuma saiz dia orang lagi kecil. So maksudnya dengan tebal kita ni kalau kita kecil kan lagi tebal. Tu Ah, kesilapan kita lah. Kena kecilkan lagi lah. itulah.
Tapi itu pengalaman pertama kan. Tak apa tak apa. Kita akan ambil kira tu dalam penerbitan yang seterusnya. Ya, aku tak kata pun nak buat kan. Dah, aku tak kata aku nak publish dengan kau lepas ni. Oh, okey. Aku nak cari lah siapa-siapa yang sudi lah. Tengok lah nanti. Tak Cari tak apa, orang. kita boleh plan. Tapi itu bukan tahun ni aku. Sebab tahun ni aku ada banyak, bukan ada banyak lah, ada beberapa buku lain kan yang aku nak fokus. Jadi aku fokus buku lain dulu, dah settle, nanti aku tengok balik lah. Sebab lagi satu sebab dia tak banyak lagi macam yang dulu kan. Dulu sebab aku rasa memang dah banyak, dah sampai masa aku rasa kan untuk Hmm. terbit kan. Yang ni aku rasa tak sampai masa lagi. So aku kumpul dulu lah. Dia macam ni lah, aku nak satu sikit pasal apa yang kau cakap tadi, yang ramai stranger beli kau punya zine kan. Mhm, Aku rasa senang je. Dia punya explanation dia adalah sebab kau ada keluarkan buku yang berfikir tentang pemikiran tu, yang mana mhm, dah agak meluas. So bukannya orang tu beli dengan kau, orang beli dengan publisher apa semua. So daripada situlah mungkin ada orang follow kau punya update ke apa, kau punya Goodreads ke apa. Lepas tu kita pun tak tahu macam mana. mungkin lah. Aku sebenarnya kadang-kadang aku rasa dunia ni satu tempat yang pelik lah. Kan. Sebab aku banyak lah kadang-kadang macam aku tak kenal, tak tahu tiba-tiba datang kan. Jadi macam entah, kadang-kadang Hmm, aku pun tak tahu nak explain macam mana. Mungkin tak lah dia ada follow ke apa, mungkin tak. Kadang-kadang aku tulis alamat kan, kadang-kadang uish, macam-macam lah alamat yang beli tu. Ada yang apa, hmm. kaunter, alamat dia kaunter hospital mana. Oh Bukan alamat lah. rumah, alamat kaunter hospital lah benda lah. Lepas tu, macam-macam lah. Orang Kelantan lah, orang Terengganu. Oh. Tapi bagi aku that is a good thing actually. Sebab daripada situ kau tahulah ada orang yang berminat dengan apa yang kau tulis selama ni. And Mhm. so maksudnya dengan usaha kau tulis buku, publish buku, ada orang yang follow. Hmm. So bagi tu salah satu indikator yang positif lah bagi aku. Tapi kalau dia beli zin aku tu, aku ada 3 Hmm. cerpen kan dalam tu. Yang lain tu bukan penulis aku. Penulisan siapa? Dia penulisan ni lah, mak-mak Belanda. Oh Ah, tak apa lah. Nanti kau buat zine nombor 2 kan. Kau tulis lah. Banyak. Zin nombor 2 lah. Zin nombor 2 ni aku nak temu ramah Ikram lah. Ikram Persatuan tu ke apa? Bukan. Ikram Persatuan ni. Ikram tu ke Ikram Samsudin? Okay, mana Samsudin. Ikram Rabi. Habis? Ikram Samsudin Ikram. lah. Samsudin lah. Bukan Zulkafli lah. Haa. Ikram Zulkifli. Silap. Hmm. Aku minat macam apa. Sebab macam apa dia minat bakery kan. Aku rasa macam nak interview lah. Sebab kalau aku tengok zin lain dia ada macam wawancara tau. Kau boleh interview lah. So aku nak letak wawancara lah. Lelaki sasa Wah, baking cake. kita Sesuai boleh aku decide rasa. nanti lah. Apa. Kena bincang dulu lah. Boleh. Puisi ni kalau orang nak beli dia kena order kat siapa? Untuk yang berminat dan curious untuk mendapatkan buku puisi hasil tulisan kami berdua yang bertajuk Maka Kitab Itu Pun Menyanyi, sebuah antologi puisi oleh saya, Syed Ahmad Fatih dan juga rakan kami, Tulip Ungu, boleh contact page The Independent Insight. Buat masa ni tidak banyak lagi yang ada and tidak akan Kalau di-reprint balik. kalau So page apa-apa Kultura boleh Podcast contact tak boleh kami. lah. Page Kultura Podcast boleh juga kalau ada yang mendengar ni nak dapatkan buku, boleh. Mhm. Bergantung kepada availability lah. Kat aku ada tinggal satu je. Dekat aku ada tinggal lagi, adalah berapa, nanti aku kira. Tak banyak lah. Mhm. Okay. Alright. So kita akan jumpa lagi on next podcast. Kita akan membincangkan hal-hal yang akan datang. So stay tuned. Ciao. Ciao.